Hai, Assalamualaikum semua, nama aku Alif. Selamat kembali ke channel aku Marjans TV. Dah lama aku tak buat video dan hari ni aku kembali lagi. Apabila ketiadaan aku dekat YouTube ni, aku pergi banyak keluar. Aku keluar banyak tempat dan aku jumpa banyak followers aku dekat luar sana. And it's a blessing juga sebab dapat jumpa korang secara direct, secara depan dan terus dan sebagainya. Dan dan today kembali dengan satu tajuk yang aku rasakan macam kena dengan tiba-tiba macam baru-baru ni orang cerita pasal Nas Daily lah, orang Israel lah masuk ke dalam negara kita lah, apalah. Dan pada hari ni aku nak sentuh perkara tentang Yahudi juga, iaitu macam mana dia orang kaya. Yahudi ni terkenal dengan orang-orang yang kaya raya dan orang yang bijak sebagainya. Tapi soalannya macam mana mereka ni jadi kaya? Bagaimana kita nak jadi kaya macam mereka supaya kita ni boleh lebih berbakti pada negara kita, agama kita, kan, masyarakat setempat kita, supaya kita ada orang susah. Tak membuangkan masa, jom let's dive into the video. Reason kenapa Yahudi kaya, yang pertama adalah Yahudi ataupun Judaism ini sangat sinonim dengan wealth. Ya, bagi mereka setiap manusia, setiap penganut Judaism ini tidak seharusnya miskin ataupun hidup dalam keadaan poverty. Bagi mereka, keadaan miskin itu adalah satu benda yang tak sepatutnya dirasai oleh penganut agama mereka. Agama mereka tidak suka akan kemiskinan dan mungkin kerana itulah fundamentalnya, asasnya membuatkan mereka ini sebuah bangsa yang susah untuk terima jika mereka susah ataupun miskin. Tiada konsep redha ataupun macam terima dalam keadaan hati terbuka apabila mereka jatuh miskin dan sebagainya. Benda itu tiada dalam kamus mereka. Dari fundamental ini, asas ini membuatkan mereka tidak suka untuk berada dalam kemiskinan sebab agama mereka melarang mereka untuk berada dalam kemiskinan. Tiada istilah redha di dalam agama mereka terhadap kemiskinan. Kerana itulah antara reason yang kuat kenapa mereka adalah bangsa yang kaya raya. Reason yang kedua adalah kerana mereka ini bukan berasal daripada satu bangsa yang kaya raya pun actually. Pada suatu ketika dulu, di ketika zaman medieval time, zaman-zaman King Richard lah, King Arthur, semua benda tu kan, Yahudi adalah sebuah bangsa yang boleh dikatakan sangat ditindas. Alright, sehinggalah di era peperangan yang moden pun, di World War II juga mereka adalah satu bangsa yang ditindas. Dan mereka dekat Europe sejak daripada medieval time lagi, zaman pertengahan dulu pun, mereka tidak dibenarkan untuk memiliki tanah. Kerana apa? Kerana pada ketika itu Kristian memang betul-betul take over Europe. Dan dalam kitab Injil juga menyatakan bahawa Yahudi ini, bangsa Yahudi ini tidak ada tanah. Dan kerana itu mereka tidak boleh untuk ada tanah sejak daripada dulu lagi. Dan keadaan ditindas inilah yang membuatkan mereka bersatu dan bangkit untuk make sure mereka berada di dalam keadaan yang senang dan tidak susah. Kerana apa? Back to reason number one, kerana agama mereka melarang untuk mereka susah. Yang ketiga adalah kerana mereka menunggang agama-agama lain. Bagaimana mereka kaya adalah kerana pada suatu ketika dulu, ketika Kristian yang memerintah Eropah dan sebagainya, mereka ni ada satu pantang larang, iaitu agama Kristian tidak membenarkan bunga ataupun interest ataupun riba. Kristian yang sebenar-benarnya macam Islam lah juga, memang tak boleh untuk ada riba. Jadi apa yang mereka buat? Oleh kerana Judaism ataupun Yahudi ni tak ada isu dengan masalah riba, mereka lah yang bertanggungjawab untuk memikul industri yang penuh riba. Industri apakah itu? Ya, perbankan. Mereka lah yang memonopoli isu perbankan ini. Kerana apa? Kerana agama mereka tidak ada isu riba. Bagi Kristian kata macam, no problem lah, bukan aku yang handle, orang Yahudi yang handle, jadi dosanya bukan dekat aku. Itulah dia mencetek pemikirannya terhadap konsep riba itu sendiri. Jadi sebagai Yahudi yang begitu mengambil kesempatan terhadap apa jua yang ada di depan mata mereka, mereka menganggapkan ini satu peluang. Peluang apa? Peluang untuk melaksanakan riba. Kerana mereka tahu dengan riba, dengan interest, dengan bunga, mereka boleh buat untung yang berlipat kali ganda dengan pinjaman wang kepada mereka yang memerlukan. Dan ini membawa kepada reason yang seterusnya mengenai kenapa mereka kaya. Kerana mereka lah yang membuka bank yang pertama, memberi servis pinjaman kepada negara, memberi servis pinjaman kepada company-company besar, memberi servis pinjaman kepada raja-raja, kepada kerajaan England.
kepada Vatican, guys. Ya, Vatican pun pinjam duit daripada Rothschild. Kau tahu tak? Sebab itulah Pope salam cium tangan kat Rothschild. Oleh kerana mereka membuka bank yang pertama, maka mereka telah ada tapak yang begitu besar. Mereka ada financial institution yang pertama yang berasaskan riba yang ada sehingga sekarang. Jika mereka dah start benda tu, mereka dah bagi sejumlah wang yang banyak kepada sebuah negara itu, kau rasa hutangnya boleh selesai ke? Tidak, guys. Riba itu, interest yang dikenakan itu akan membuatkan seseorang itu, sesebuah negara itu, sesebuah industri itu, sesebuah country, sesebuah company itu akan kekal berhutang dengan bank. Dengan bank siapa? Bank Yahudi lah. Sama juga macam credit card. Once kita dah start berhutang dan kita tak berdisiplin nak bayar, kita pakai lebih daripada apa yang kita mampu, kita hanya bayar minimum sahaja, sampai bila-bila lah kau akan duduk dalam kancah hutang credit card yang dicipta oleh siapa? Yahudi. Sebab itulah mereka menjadi bangsa yang paling ya, pandai. Dan yang seterusnya kelima, keenam antara reason kenapa mereka adalah salah satu bangsa yang sangat kaya adalah kerana mereka adalah the most educated religious group dekat dalam dunia ini. Average setiap Yahudi akan attend school ataupun akan belajar di sebuah institusi yang khas ataupun institusi yang rasmi macam sekolah, universiti dan sebagainya. Average mereka akan spend selama 13.5 tahun, dekat 14 tahun sepanjang hidup mereka dedikasikan hidup mereka untuk belajar di institusi pembelajaran dekat mana-mana dalam dunia ni lah. Kat universiti ke, kat tadika ke, apa benda, sepanjang hidup mereka spend almost 14 tahun sepanjang hidup mereka. Contoh agama yang seterusnya dekat dengan mereka iaitu Kristian. Orang-orang yang beragama Kristian ini spend hanya 9 tahun sahaja average dalam institusi pembelajaran, berbanding dengan Yahudi iaitu 13.5 tahun ataupun 14 tahun lah, senang cerita. Ini membuatkan apabila mereka graduate, mereka keluar daripada institusi pembelajaran, mereka dah start earn lebih daripada bangsa-bangsa lain. Dan kerana mereka mempunyai pelajaran yang tinggi, mereka bakar di dalam bidang yang mereka pelopori, yang mereka ceburi, membuatkan mereka pioneer dalam sesebuah benda itu dan membuatkan mereka lebih ada dan demanding skill yang bangsa ataupun agama lain tak ada. Nampak tak kat sini betapa pentingnya ilmu kat situ? Orang kita bila cakap pasal belajar dia, pasal universiti dia, semua cakap alah Mark Zuckerberg tu, Bill Gates tu, itu ini drop out college boleh kaya je. Korang kena faham, mereka drop out college Ivy League, Harvard, Stanford dan sebagainya. Yang korang ni nak berhenti universiti ni baru daripada UiTM, daripada Giat Mara dan sebagainya. Janganlah buat perangai, sambung belajar, teruskan belajar. Kenapa? Ilmu tu penting. Kerana pembelajaran itulah yang akan membentuk kita untuk menjadi manusia selepas kita keluar daripada belajar itu. Bukan semata-mata silibus. Itulah yang Yahudi faham. Bukan semata-mata tentang silibus yang dia belajar, tetapi proses pembelajaran itulah yang membentuk mereka menjadi siapa diri mereka. Kita ambil yang positif lah, kita jangan ambil yang negatif dia, kan? Barulah kita boleh bertanding dengan musuh kita. Level IQ pun, mentality pun dah ke belakang, macam mana kita lawan musuh kita? Seterusnya, kenapa mereka adalah sebangsa yang kaya adalah bangsa Yahudi itu sendiri. Memang they work closely together tau. Memang mereka support each other. Kalau korang tengok, kalau Yahudi tu, Jew tu, dia akan belong to the people saja. Kerana mereka tahu mereka pernah hidup susah dan sebagainya, dan mereka pernah ditindas. Jadi apa yang mereka perlu buat adalah mereka nak make sure set demo tu sentiasa teguh bersatu. Barulah industri mereka, apabila yang mereka buat kedai makan ke benda ke, akan terus berkembang. Sebab apa? Sebab ada support daripada internal. Internal tu siapa? Yahudi itu sendiri. Kalaulah kita ni buat macam tu, memang power, guys. Yang seterusnya, kenapa bangsa Yahudi menjadi bangsa yang begitu hebat dalam bisnes dan sebagainya adalah kerana mereka punya agama. Sama juga macam Islam. Islam banyak menekankan tentang selok-belok perniagaan, tak boleh riba dan sebagainya, lagi komplit daripada Yahudi sebenarnya. Agama Islam memang ada guideline yang begitu baik dalam muamalat, dalam bisnes, dalam macam-macam perkara lah yang berkaitan dengan perniagaan. Dan agama kita sendiri menyeru kita untuk berniaga untuk mendapatkan rezeki, kerana 9 daripada 10 punca rezeki itu datang daripada perniagaan. Nabi kita SAW juga adalah seorang peniaga yang sangat berjaya, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Tetapi kenapa orang Islam kita sekarang ni, kalau kat negara kita ni, perniagaan tu dia jadi macam benda yang kedua, ketiga dalam bangsa kita. Dan bangsa yang dikenali dengan perniagaan dekat negara kita ni siapa?
Kenapa benda tu boleh berlaku? Sedangkan agama kita sendiri yang guide kita daripada A sampai Z tentang cara-cara untuk berniaga yang diberkati oleh Allah SWT. Kalau Yahudi boleh menggunakan agama mereka untuk perniagaan, kenapa tidak kita? Kenapa kita nak berdengki dengan orang sebelah jual nasi lemak? Haram sungguh. Kenapa benda itu boleh berlaku dalam hati seorang Islam apabila melihat orang Islam yang lain berniaga nasi lemak? Dia punya panas hati. Oi, Yahudi pun tak macam tu. Reason yang seterusnya adalah cara ibu bapa orang Yahudi ini memperkenalkan wang ataupun value of the money kepada anak-anak mereka. Setiap orang Yahudi akan ada lebih daripada 5 tabung dalam keluarga mereka untuk mereka berjimat cermat ataupun mereka start menabung untuk apa-apa. Mereka ada tabung untuk education, untuk food, untuk emergency, untuk macam-macam lah. Mereka ada lebih daripada 5. Itu adalah standard practice mereka. Macam setiap amalan orang Yahudi memang ada benda tu. Benda yang aku rasa macam okey juga kalau kita ikut kan. Benda tak ada langgar syarak ataupun sebagainya. Kita boleh ikut benda yang baik, macam menabung macam tu. Dan kita asingkan duit kita siap-siap supaya kita lebih bertanggungjawab atas duit yang kita dapat. Ini membuatkan anak-anak mereka lebih celik mengenai value of money. Dan last but not least, bagaimana mereka kaya, mereka boleh jadi mangsa yang begitu celik pada benda-benda ini semua adalah kerana mereka always look at the past. Mereka tengok sejarah-sejarah, mereka kaji sejarah-sejarah. Mereka ni seorang ilmuwan yang faham tentang apa yang akan berlaku pada masa akan depan. Kerana apa? Kerana apa yang berlaku, the cycle of life kat dalam dunia ini, kitaran ekonomi, kitaran kehidupan, kebanyakannya berulang benda yang sama. Kegawatan ekonomi akan berulang, bencana akan berulang dan sebagainya. Jadi sebelum benda-benda yang dahsyat itu berlaku, benda-benda yang tak best betul berlaku, mereka dah bersedia lebih awal. Mereka akan prepare lebih awal. Mereka akan make sure benda apa yang nak kena beli, saham apa yang nak kena beli, saham apa yang nak kena jual. They really look back into history. Kita boleh ambil perkara-perkara yang baik, yang tidak melanggar syarak untuk kita live kita punya standard. Seperti mana yang pernah berlaku pada Islam suatu ketika dulu, di mana Islam sangat-sangat disegani di dalam sektor ekonomi, perubatan dan sebagainya. Nama kita disegani. Tapi benda itu tidak lama. Kenapa? Alright, till again guys. Kalau kau suka, like the video, comment dan share. Dan till again, see you guys in my next video. Take care guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.